الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz untuk membuka majlis ilmu kita petang ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih moderator sebagai pengurusi majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita memperkasakan ilmu kita dan juga kita memantapkan ilmu kita, dan sama-sama dengan ilmu yang kita pelajari dapat kita mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Jadi Alhamdulillah pada petang ini kita masih lagi sama-sama dalam kuliah asar, iaitu pembincangkan daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang ke-9, masih lagi hadis yang ke-9, perkara nombor 5, syarahan perkara nombor 5, iaitu la yasqutul maisur bil ma'sur, dan kita telah bincangkan sehingga ke muka surat yang ke-84, dan pada petang ini kita masuk dalam membincangkan setiap amalan yang diperintahkan tadi perlu dilaksanakan dengan kepatuhan yang sempurna dan ikutan yang baik. Ini dalam muka surat 85. Boleh rujuk dekat muka surat 85, insya-Allah. Kepatuhan yang sempurna dan ikutan yang baik.
Sesungguhnya semua perkara yang terdapat dalam syariat yang merangkumi larangan haram atau makruh serta suruhan wajib atau sunat. Ini semua perkara, yakni hukum-hukum dalam syariat yang mana ada perkara-perkara yang dilarang, sama ada larangan yang haram ataupun makruh, ataupun ada perintah ataupun suruhan, sama ada suruhan itu suruhan yang wajib ataupun sunat. Berdasarkan kepada penjelasan yang lepas, yang sebelum ni kita dah terang dah apa itu haram, apa perkara, apakah itu makruh, apa itu wajib, apa itu sunat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab usul fiqh tentang definisi bagi segala hukum-hukum tersebut, sebagaimana haram iaitu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu juga kalau makruh, ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Itu juga perkara yang wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ataupun perkara sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu semua adalah ta'rif ataupun definisi bagi segala perkara-perkara hukum-hukum syariat tersebut. Berdasarkan kepada penjelasan yang lepas berserta dengan keadaan pengecualian, yang mana setiap daripada perintah, larangan dan perintah, ada larangan-larangan yang mana walaupun ianya dilarang, tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan dia melakukan perkara tersebut, seperti mana dalam keadaan darurat dan sebagainya, maka ianya dikecualikan. Kerana dalam beberapa masalah darurat dan perkara yang terpaksa, walaupun perkara tersebut haram, maka kalau buat tak berdosa. Ataupun perkara tersebut wajib, tapi kalau ditinggalkan tak berdosa. Ada pengecualian-pengecualiannya yang telah disebutkan dalam syarak. Dan berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah disebutkan tadi, yang telah disebutkan sebelum-sebelum ni, antaranya apa? Antaranya sebelum ni kita sebut sebagai beberapa kaedah dalam fiqh. Dia contohnya macam ad-daruratu tubihul mahzurat. Segala perkara-perkara darurat itu mengharuskan perkara yang haram. Atau ada juga kaedah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Segala perkara-perkara yang darurat itu ditentukan dengan kadar keperluan sahaja. Dan juga ada kaedah-kaedah yang disebutkan sebelum ini juga, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu menolak, menghalang kerosakan itu didahulukan daripada mendapatkan kebaikan, untuk menarik maslahat, menarik perkara-perkara kebaikan. Itu semua dalam kaedah-kaedah yang supaya memudahkan kita untuk beramal, supaya untuk memudahkan kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Begitu juga ada kaedah yang telah disebutkan sebelum ni, iaitu al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu kesusahan itu membawa kepada kemudahan. Kaedah-kaedah serta garis panduannya, maksudnya semua itu dah disebutkan berdasarkan perkara-perkara tersebut. Semua perkara yang terdapat dalam syariat itu adalah berada dalam lingkungan batas kemampuan dan keupayaan mukallaf untuk melakukannya. Begitu sebagaimana setiap perkara yang diharamkan, perkara yang makruh, perkara yang wajib, perkara yang sunat, semua perintah-perintah tersebut apabila diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya dia masih lagi dalam lingkungan kemampuan mukallaf, kemampuan manusia. Allah Ta'ala perintahkan, wajibkan manusia melaksanakan solat, wajibkan manusia itu melakukan
menunaikan zakat dan sebagainya lah. Ada perintah dan juga larangan-larangan. Setiap perintah dan larangan tersebut dia masih lagi dalam lingkungan kemampuan mukallaf, kemampuan dan juga keupayaan mukallaf. Mana orang yang dibebankan dengan bebanan syariat, mana setiap perintah tadi dia dalam keadaan dia masih lagi ada kemampuan nak buat. Mana Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan memerintahkan para hambanya melakukan sesuatu melainkan sekadar keupayaan. Mana setiap apa yang Allah Ta'ala taklifkan kepada hamba-hamba dia, Allah Ta'ala tu maha mengetahui mana hamba dia ni mampu ataupun tidak buat. Allah Ta'ala akan perintahkan sesuatu yang mana dalam kemampuan hamba. Allah Ta'ala tidak akan buat perintahkan sesuatu ataupun larang daripada melakukan sesuatu yang mana luar daripada kemampuan hamba. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tak zalim pada kita. Allah Ta'ala tak zalim pada hamba dia. Sebab apa? Allah Ta'ala mengetahui kemampuan manusia. Sebab dia yang cipta kita. Dia yang cipta kita dan dia tahu keadaan kita ni macam mana. Maksudnya secara umumnya manusia ni mampu untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebab tu didatangkan perintah. Contoh pada zaman Nabi Musa AS. Ada perintah melaksanakan 50 waktu solat. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala perintahkan 50 tu? Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui tentang keadaan sesuatu kaum tersebut. Sebab tu adanya perintah terhadap mereka dengan sesuatu perkara yang maknanya kalau kita nampak macam berat. Tapi sebenarnya bila Allah Ta'ala perintah sesuatu tu, Allah Ta'ala tahu mereka mampu untuk buat. Melainkan orang-orang yang melanggar perintah. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita sebenarnya dia ada di dalam kemampuan, masih lagi dalam kemampuan kita. Masih lagi dalam kemampuan manusia itu sendiri. Allah Ta'ala tak zalim pada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan seseorang itu melainkan apa yang terdaya olehnya. Allah Ta'ala dia tak bebankan pada kita satu perkara yang mana kita tak mampu. Mana setiap apa yang Allah Ta'ala perintah, mestilah Allah Ta'ala tahu kita boleh buat. Illa wus'aha ay ma tasa'uhu kudratuha. Iaitu Allah Ta'ala tidak akan membebankan seseorang itu melainkan apa yang mampulah seseorang itu melakukan. Apa yang meluasi oleh kemampuannya. Maknanya manusia itu mampu buat. Seseorang hamba itu mampu buat. Allah Ta'ala takkan taklifkan sesuatu yang tak mampu dibuat oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah 286. Berdasarkan kepada kenyataan ini, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka tidak akan berlaku kepatuhan yang sempurna daripada seorang Muslim kecuali dengan menjauhkan semua larangan dan melakukan semua suruhan. Iaitu apa? Maknanya tidak akan berlaku, tidak akan dapat mencapai kepatuhan yang sempurna terhadap Allah Ta'ala. Seseorang hamba itu tidak akan capai kepada tahap kepatuhan yang sempurna melainkan apa? Melainkan seseorang itu melaksanakan segala perintah. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia buat tanpa ada sedikit pun yang ditinggalkan. Dan juga apa yang dilarang, dijauhkan. Menjauhkan dan meninggalkan kesemua apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Barulah akan datang
kepatuhan terhadap Allah Ta'ala dengan kepatuhan yang sempurna. Ini kepatuhan yang sempurna itu akan terhasil dengan menjauhi semua larangan dan dilaksanakan semua suruhan dan tuntutan. Taat kepada perintah Allah, tinggal larangan Allah Ta'ala keseluruhannya. Itu baru dapat tahap kepatuhan kepada Allah yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yang mana ayat inilah yang menjadi asas kepada hadis yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa jua kat sini, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ma tu dia adalah ma yang memberi makna dia ma yang memberi makna nakirah. Maksud dia kat sini apa jua. Apa jua. Apa jua, apa sahaja. Maknanya kat sini ma ni dia termasuklah segala benda lah. Segala apa perkara pun. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul, apa yang saja yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada perintah itu secara aqwal, mana itu adalah daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa yang dibawa oleh baginda tu sama ada dari segi aqwal, dari segi qaul, perkataan, ataupun dari segi af'al. Nabi SAW tunjukkan cara untuk melakukan sesuatu perkara, maka itu juga boleh jadi sesuatu perintah. Cuma perintahnya tidaklah sampai tahap wajib. Kadang sebab apa, af'al ni dia takkan sampai tahap wajib, melainkan adanya qaul. Maknanya kat sini apa saja yang dibawa oleh baginda SAW, apa jua perkara perintah yang dibawa oleh baginda SAW, sama ada dari segi aqwal, af'al dan juga taqrir. Kepada kamu, atakum, apa yang dibawa oleh baginda SAW kepada kamu, maka terimalah. Maka terima, fakhuzuhu, maka ambillah ataupun terimalah. Iaitu terima segala-galanya, segala perkara tanpa sebarang keingkaran. Ini terima dengan hati yang bulat, yang betul-betul penerimaan yang sempurna. Mana tidak ada sedikit pun keingkaran dalam hati. Ambillah, peganglah sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka pegang sungguh-sungguh serta amalkan. Mana apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terima betul-betul, pegang betul-betul, i'tiqadkan betul-betul dan amalkan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Wa ma nahakum anhu, dan apa jua yang dilarangnya, ini dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada melakukannya, anhu daripada melakukannya. Apa sahaja yang baginda sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada buat perkara tersebut, fantahu, maka berhentilah ataupun patuhilah larangannya. Apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Jauhkan diri daripada perkara yang dilarang serta tinggalkan. Ini kata tinggal, satu tinggal, satu jauhkan diri. Maknanya jangan dekat langsung dengan benda yang dilarang. Itulah kehendak ayat ini. Kata wa ma atakumur rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
wa ma nahakum an akhdhihi aw fi'lihi fantahu anhu. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam larang kamu daripada mengambilnya atau melakukannya, maka hindarilah ia, berhentilah daripadanya, janganlah dekat. Surah Al-Hasyr ayat 7. Sesiapa yang meninggalkan sebahagian daripada suruhan atau melakukan sebahagian daripada larangan, maka dia tidak memenuhi tuntutan daripada suruhan dan larangan secara sempurna. Benda yang dilarang dia buat juga, maka dia tidak memenuhi tuntutan. Ataupun benda yang diperintahkan dia buat sikit, sebahagian sahaja, dia tidak buat, dia tidak taat dengan ketaatan yang menyeluruh. Dia buat sebahagian sahaja. Mana kat sini dia masih lagi dia tidak memenuhi tuntutan daripada perintah dan juga larangan itu secara sempurna. Itu kerana sebab apa dikatakan kalaulah dia tinggalkan sebahagian perintah ataupun buat sebahagian daripada larangan, maka ianya tidak memenuhi tuntutan ayat. Ayat tadi kata wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang diperintahkan ambil sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh. Ini keseluruhannya, bukan sebahagian. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Janganlah tinggalkan sebahagian je. Tinggalkan semua sekali benda yang dilarang. Barulah dapat memenuhi tuntutan syariat yang tuntutan Allah Ta'ala dan Rasul. Taat perintah Allah ikut cara Nabi SAW keseluruhannya. Taat perintah Allah, tinggal larangan Allah Ta'ala. Maka barulah. Kalau dia meninggalkan larangan secara sempurna dan memenuhi perintah secara sempurna, maka itu barulah dia dikatakan patuh dengan kepatuhan yang sempurna. Maka dia dinamakan sebagai orang yang melakukan maksiat. Maksudnya kalaulah dia buat sebahagian, dia melakukan sebahagian perkara yang dilarang ataupun dia meninggalkan perkara yang wajib dibuat, maka dia dikira sebagai orang yang melakukan maksiat. Asi, orang yang derhaka, orang yang buat dosa, asi. Ataupun orang yang melanggar perintah Allah. Orang yang melanggar perintah Allah, maka dia tidak dikatakan orang yang taat. Orang yang taat ni dia buat segala perintah, tinggalkan segala larangan. Itu barulah dipanggil orang takwa. Orang yang bertakwa. Seseorang Muslim diminta mengikuti Rasulullah SAW pada perkara yang bukan hanya dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Namanya dan nak bagi tahu perkara tuntutan untuk mengikuti sunnah itu, dia ada perkara-perkara yang kita kena tahulah. Yang mana bukan semua apa yang dibuat oleh Nabi kena buat, mana umat kena buat. Bukan semua benda yang dibuat oleh baginda SAW boleh diikuti oleh umat. Ada perkara-perkara yang khusus dengan Nabi SAW sahaja. Ada amalan yang mana setiap umat wajib ataupun diperintahkan untuk ikut Nabi SAW. Tapi ada juga perkara-perkara yang beberapa perkara yang mana dia hanyalah khusus untuk Nabi SAW sahaja. Umat tak boleh buat. Sebab tu dia kata orang Islam ni hanya diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW pada perkara yang tidak dikhusus, perkara yang bukan khusus untuk Nabi. Maksudnya ikut baginda SAW pada perkara yang umum sahaja. Perkara yang khusus untuk Nabi tak boleh. Contoh macam apa? Kahwin lebih daripada 4. Kahwin lebih daripada 4. Maka itu khusus untuk Nabi SAW sahaja. Adapun selain daripada baginda SAW tak boleh kahwin lebih daripada 4. Adalah dia punya
sebab-sebab tertentu. Itu adalah perintah lah. Maknanya manusia ni, betul, umat Nabi SAW, orang-orang biasa selain daripada Nabi, dia hanya boleh dibenarkan untuk berkahwin sehingga 4 orang sahaja. Contoh. Ada perkara yang lain juga. Banyak lagi lah perkara-perkara yang lain. Itu salah satu contoh lah. Ada perkara-perkara yang lain yang khusus untuk Nabi sahaja. Tidak khusus, tidak boleh tidak diperintahkan untuk umat melaksanakan. Maksudnya yang kita dituntut adalah buat perkara yang amalan yang mana bukan khusus untuk Nabi sahaja. Amalan yang mana umum, seluruh umat dituntut untuk melaksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu contoh ikutan yang baik. Allah Ta'ala mengiktiraf baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang perlu diikut oleh umat. Yang kita kena ikut ialah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jadikan Nabi SAW model dalam kehidupan kita. Kita jadikan dia sebagai apa? Ikon dalam kehidupan kita. Apa-apa sahaja yang kita nak buat, kita letak apa kita punya ikutan ialah baginda SAW dalam kehidupan kita. Kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh. Barulah kita akan dapat menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Hari ni kita tengok kita nak main apa? Kita nak berniaga. Kita letak contoh dia apa? Orang yang berniaga yang berjaya lah. Tapi dalam kehidupan dunia ni, nak berjaya dekat akhirat, maka kita kena ikut Nabi SAW. Jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau kita tak jadikan baginda SAW sebagai contoh, maka kita akan ikut selain daripada Nabi. Maka tidak ada kejayaan pada mengikuti selain daripada Nabi SAW. Uswatun hasanatun, satu contoh tauladan ikutan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah, orang yang ada keinginan nak berjumpa Allah Ta'ala di hari akhirat, dan orang yang mana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala dan balasan baik pada hari akhirat. Maka orang yang nak dapat balasan baik pada hari akhirat, nak dapat redha Allah Ta'ala, maka dia kena jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan dalam kehidupan dia. Maka kalau kita ikut dalam kehidupan kita, dalam daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, kita jadikan baginda SAW sebagai role model kita, maknanya sebagai contoh kita. Terutama orang lelaki, pakaian dia ikut pakaian yang Nabi SAW pakai. Ikut perilaku baginda SAW. Yang mana nak ikut Nabi ni dia ada apa? Sunnah itu dia dari satu sudut dia ada 3 jenis sunnah. Terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama orang panggil sunnah dari segi surah. Iaitu penampilan baginda SAW.
daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. Maknanya dari sudut penjagaan diri baginda, dari sudut pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam, dari sudut, dan juga yang kedua ialah sirah, iaitu jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada bangun tidur sampailah tidur balik. Mana apa yang Nabi buat, apakah amalan yang Nabi buat, dari segi amalannya, dari segi doa-doanya dan sebagainya. Dan satu lagi ialah sarirah, ialah fikir risau Nabi SAW terhadap umat baginda. Apakah baginda SAW fikir? Bagaimana seluruh manusia, seluruh umat dia, hatta sehinggalah bayi yang terakhir lahir sebelum kiamat dapat beriman dengan Allah dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang kita kena ikut. Inilah perkara yang kita kena jadikan Nabi SAW sebagai ikutan kita. Barulah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Iaitu ayat ni dalam surah. Dan serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Maknanya setiap masa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kat sini orang yang sentiasa mengingati Allah, nak menyebut nama Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya, maka dia kena ikut, jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, idola kita. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mendekati larangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang Allah Taala perintahkan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan terus buat. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, baginda tahan diri daripada melakukan. Kecuali dengan tujuan untuk menerangkan syariat atau menjelaskan jenis taklif. Ada keadaan-keadaan tertentu yang baginda sallallahu alaihi wasallam tertinggal. Contoh dalam bab apa? Dalam bab terluput solat. Ada keadaan yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam terluput solat. Maknanya dia tertidur, baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat lain tertidur sehingga bangun-bangun dah cerah. Maka keadaan tersebut Allah Ta'ala wujudkan untuk apa? Untuk ajak umat. Kalau dah terlewat, apa nak buat? Maka benda-benda, ada beberapa perkara yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan sengaja. Bahkan sebenarnya Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada umat. Ini kalau macam ni berlaku, buat macam ni. Contoh macam apa? Macam terlupa bilangan, terlupa rakaat. Contoh sembahyang Zuhur. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas 2 rakaat baginda bagi salam. Maka Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ditanya pada Nabi, adakah engkau lupa ataupun solat telah dikosarkan? Maka dia bagi tahu yang dia bagi tahu baginda sallallahu alaihi wasallam buat 2 rakaat je sembahyang Zuhur. Maka kat sini banyaklah perbahasan. Maknanya dia bagi tahu bila berlaku perkara-perkara tersebut sebenarnya bukanlah baginda sallallahu alaihi wasallam buat benda tersengaja dengan benda tu. Allah Ta'ala wujudkan keadaan tersebut supaya nak ajak umat bagaimana nak mengatasi masalah tersebut. Untuk menerangkan syariat. Mana berlaku perkara-perkara yang berlawanan dengan apa yang sepatutnya. Tapi itu sebenarnya adalah untuk terangkan syariat sahaja. Untuk bagi tahu pada umat tentang syariat. Ataupun nak jelaskan jenis taklif. Mana nak bagi tahu kadang-kadang
benda tu jadi wajib, kadang-kadang benda tu jadi benda sunat. Ada keadaan benda tu jadi wajib, benda tu jadi sunat. Dalam masalah semayang semayang tarawih kan. Semayang tarawih, baginda SAW keluar 3 malam berturut-turut baginda SAW semayang. Semayang malam, malam Ramadan. Tapi lepas yang ketiga tak keluar. Bukan mana baginda SAW tak keluar untuk pergi semayang di masjid pada malam tersebut. Jadi kat sini nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu supaya kalaulah baginda SAW buat terus, mana baginda SAW khawatir perkara tersebut akan jadi satu kewajipan ke atas umat. Mana baginda SAW tidak ingin untuk menyusahkan umat. Jadi sebab tu bila buat macam tu, maka nak ajar pada umat mana hukum dia sunat, bukan wajib. Berdasarkan kepada keterangan dan yang telah lepas dapat difahami daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kamu dengannya, dengan melakukannya, fa'tu minhu, maka hendaklah kamu lakukan daripadanya, mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Maksudnya semampu mungkin untuk kita laksanakan perintah. Apa yang diperintahkan, buat semampu mungkin. Maksudnya kalaulah sampai tahap kemampuan dia dah level dia maksimum dah kemampuan dia, dah tak boleh lebih, maka itu dimaafkan. Contoh kalau orang tadi dia semayang, dia pening kepala, dia sakit kepala. Kalau berdiri sakit kepala, kalau duduk tak sakit kepala. Maka dia semayang dulu, kemudian maknanya kalau betul-betul sakit, dia terus duduk. Tapi kalau dah hilang sakit, kena berdiri balik. Maknanya kat sini ikut kemampuan. Taat perintah Allah Ta'ala semampu mungkin. Semampu mungkin untuk kita taat perintah Allah. Bukan kita dengan agak-agak aja. Maknanya kalau kita mampu untuk menyempurnakan sesempurnanya, maka kita buat dengan sempurna. Tapi kalau kita sampai tahap yang mana ini dia dah mampu, maka kita buatlah. Yang mana kadar yang kita mampu, kita kena buat. Maka kalau yang dah tak mampu tu tak boleh nak buat. Macam mana tak boleh buat? Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. Kata mastata'tum, sedaya upaya kamu. Maksud dia kat sini, hendaklah kamu melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Ta'ala, mastata'tum, mengikut sedaya upaya kamu. Maknanya semampu mungkin untuk kita bertakwa kepada Allah. Usaha sehabis mungkin untuk kita menuju kepada takwa. Maknanya kat sini, takwa itu apa? Maka sebenarnya definisi takwa itu sebenarnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan bagaimana nak lahirkan rasa takut kepada Allah? Bagaimana nak lahirkan takwa? Itulah cara dia. Taat segala perintah, tinggalkan segala larangan. Itulah cara datang, macam cara untuk kita datang kepada takwa. Wasma'u, dan hendaklah kamu dengar. Dengarlah segala pengajaran-pengajarannya. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka dengar dengan sungguh-sungguh. Dengar dengan sungguh-sungguh. Wa ati'u, dan taatlah perintah-perintahnya. Maknanya kat sini wasma'u tu maksud dia dengar segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Maknanya dengar bukan dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dengar masuk terus dalam hati. Itu maksud dia. Wa ati'u, dan bila masuk dalam hati barulah mudah untuk taat. Tapi kalau kita dengar dalam keadaan hati kita tak nak dengar,
Kita dengar. Contohlah, kata cikgu suruh buat ni, dengar. Tapi hati tak nak buat. Maka dia tak akan dapat taat. Tapi kalau dengar dalam keadaan hati tadi menerima perintah tersebut, maka baru akan datangnya ketaatan. Oleh itulah, dalam kita nak menjadi orang yang bertakwa, bila kita baca Quran, baca hadis Nabi SAW, ataupun kita dengar dibacakan Al-Quran, dibacakan terjemahan Al-Quran tentang perintah-perintah Allah Ta'ala, dibacakan hadis tentang sabda baginda SAW, perintah-perintah Allah Ta'ala melalui baginda SAW, maka kita kena bagi pendengaran kita. Kita kena berikan pendengaran kita, dengar dengan sungguh-sungguh dalam keadaan kita buka hati kita. Kalau kita sekadar dengar je, macam kita dengar bunyi lah, orang bersembang-sembang kan, dengar bunyi je masuk dalam telinga. Tapi oleh kerana hati kita tak terbuka untuk dengar, maka kita tak akan dapat faham apa yang kita dengar. Tapi kalau kita dengar dalam keadaan kita buka hati kita untuk mendengar, maka kita akan usaha untuk fahamkan. Dan bila kita dapat faham sesuatu perintah, barulah akan datangnya taat. Bila kita terima satu perintah dengan kefahaman yang betul, barulah kita akan datang kepada taat. Tapi kalau kita tidak menerima perintah, kita dengar tapi dalam hati kita tak nak, hati kita tutup daripada dengar perintah, maka tidak akan adanya ketaatan. Oleh kerana itulah pentingnya, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu bertakwa dengan sedaya upaya kamu. Wasma'u, dengarlah apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, apa yang diajarkan oleh baginda SAW, dan taat. Itu apa yang diperintahkan, laksanakan. Laksanakan dengan semampu mungkin. Surah At-Taghabun ayat 16. Serta hadis lain yang sama dengan makna ini. Hadis lain yang sama dengan makna ini seperti sabda baginda SAW, innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullama umirtum bihi walakin saddidu wa abshiru. Sesungguhnya kamu sekali-kali, kat sini digunakan lan, maksud dia ialah penekanan kat sini. Sekali-kali tidak akan mampu, kamu sekali-kali tidak akan mampu, ataupun kamu sekali-kali tidak akan dapat melakukan semua perkara yang aku perintahkan untuk kamu melakukannya. Maksudnya kamu takkan mampu nak buat semua lah, maksud dia. Apa sahaja perintah Allah, apa sahaja perintah Nabi SAW, hari ini kita takkan dapat membuat semua sekali secara serentak. Semua benda kita nak buat sekaligus tak boleh buat. Kita takkan mampu untuk taat kelemahan kita sebagai umat dan kelemahan kita sebagai manusia ni. Dan ada perkara-perkara yang mana kita tak mampu nak buat semua. Tak mampu nak buat semua apa yang diperintahkan, apa yang kamu diperintahkan dengannya, kamu pasti tak akan dapat melakukan kesemuanya. Takkan mampu untuk buat semua. Jadi walakin saddid. Tapi kalau kamu tak dapat buat semua, maka kamu buatlah secara sederhana dan bergembiralah. Masuk kat sini, maknanya dalam satu pepatah, kalau tak boleh nak buat, tak boleh nak ambil semua, jangan tinggal semua. Buatlah mengikut kemampuan kita. Mana kita buat secara berperingkat. Bila dalam nak buat amal kebaikan, kita tak boleh nak buat sekaligus semua kita nak buat. Memang kita tak mampu. Tapi kita buat sikit-sikit. Kita buat sikit, tapi istiqamah. Naik sikit. Barulah kita akan dapat kesempurnaan. Tapi kalau kita nak buat sekaligus semua, memang kita tak terkejut. Semua benda kita nak buat dalam keadaan kita tak ada kemampuan lagi. Istiadat ataupun kemampuan seseorang itu akan datang bila dia buat istiqamah. Dia mula buat sikit, naik, lepas tu bila dah boleh dah konsisten, dia tambah lagi sikit. Dah boleh lagi konsisten, tambah lagi sikit. Barulah kita ke arah kesempurnaan. Tapi kalau kita tak nak buat,
contoh sini susah, tinggal terus. Maka sampai bila pun kita takkan mampu untuk buat. Sampai bila pun kita takkan dapat taufik untuk buat. Oleh kerana itu, setiap perintah kita buat mengikut kemampuan kita, sikit. Dan kita perlu ada tarakki dalam ibadat, perlu ada tarakki dalam amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tarakki, maksud dia ada peningkatan. Mesti kena ada peningkatan dalam kehidupan kita. Maknanya tuntutlah kesederhanaan dan istiqamah dengan amalan-amalan kamu. Janganlah buat terlalu kata apa? Buat terlalu sangat, kata mughalabah ataupun melampau. Maknanya kat sini nak buat sesuatu tu kena bersederhana. Tuntutlah kesederhanaan dan istiqamah. Satu sederhana, satu lagi secara konsisten, berterusan. Buat amal secara berterusan. Ini kadang-kadang nak buat banyak. Contoh dia buat zikir 10,000, 70,000 kali. Tapi dia nak buat terus yang banyak. Tapi tak dapat istiqamah, maka tidak ada kesan. Kesan akan datang bila buat secara istiqamah. Mula dengan sedikit dan tingkatkan. Barulah akan datang kesempurnaan. Maksud as-saddidu, maksud as-sadadu ialah sederhana dan seimbang. Sederhana dan seimbang dalam satu urusan tanpa melampaui garisannya ataupun cuai dari melaksanakannya. Jangan terlampau sangat sampai dia melepasi had. Ataupun janganlah kurang sangat sampai tu tinggal. Maka itu tidak sepatutnya kita buat. Wallahu a'lam. Ini sekadar itu untuk petang ni. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama ambil pengajaran dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita sebar-sebarkan, insya-Allah. Terbuka soalan boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Dipersilakan jika ada jemaah untuk mengajukan soalan pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya, Ustaz kata istiqamah tadi ke supaya kita zikir, kita nak istiqamah tiap-tiap hari dah. Tapi dah pagi kita kadang kita sebelum maghrib tu tak ada lagi. Kita habis pagi tadi. Mana tu niat lah untuk hari ni tu. Tak apa ke? Himpun. Kodoh pagi jadi buat petang. Boleh? Boleh gitu? Boleh. Maknanya kalau contohlah kita ada zikir pagi, zikir petang. Contoh pagi tu tak sempat nak buat. Maka kita bawa lah. Mana kita ganda kan. Maknanya yang paginya kita buat, kita buat yang petang. Kita buat hak utama, hak petang tu lepas sambut pagi pula niat kodoh. Gitu. Boleh, tak ada masalah, boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Cik Erha. Saya nak tanya sikit berkaitan dengan soalan Cik Erha juga tadi. Dia cakap, zikir kita tu, ada satu ustaz tu cakap kita buat dalam masa 44 hari istiqamah tu, maknanya biar lekat ke hati kita buat Ustaz kan. Tapi saya pernah Ustaz, saya buat sampai tak sampai 44 hari pun Ustaz. Tengah-tengah tu berhenti Ustaz. Jadi bodoh lah pula saya ni. Jadi perlu ke saya sambung balik balik hari yang pertama balik macam tu Ustaz. Nak cukupkan 44 hari tu, nak tunjukkan kita ni istiqamah tu Ustaz. Terima kasih. Kalau segi itu maknanya kalau dia ada dia punya tertib-tertib tu sebenarnya untuk melatih kita. Tapi kalau betul-betul kita nak buat yang sebagaimana yang diijazatkan, maknanya kita kena buat, ikut dia punya tu lah. Kalau kita terputus, istiqamah supaya Cik tanya tadi lebih 40 hari dah lah untuk istiqamah ijazah daripada guru-guru sini. Maknanya saya kan mana kita kalau istiqamah setelah lebih 40 hari dah lah ni. Qada yang terlepas pagi. Maknanya kalau yang hari tu bagus, kalau hari tu kita qada hari tu punya lah, maknanya ulang.
Ini kita qada yang hari tu punya. Tapi kalau macam kata sehari tu tak buat. Ini kalau ikut dalam kata kita ambil ijazah amalan. Ini kalau tak, mana kesan tu takkan dapat lah. Mana kesan daripada apa yang dia buat, apa yang kita dia ijazah tu. Kesan tu akan dapat bila kita ikut betul dengan apa yang diijazahkan. Ni kalau kata dia tertinggal sehari, dia kena ulang balik lah. Macam tu. Ulang balik maksud ustaz pada kira hari pertama balik. Macam tu. Macam tu. Itu Okey, kalau kita ambil ijazah amalan lah. Okey, faham ustaz. Terima kasih. Setiap ijazah tadi dia ada kesan dia. Ya. Terima kasih ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Macam ni, kita dulu masa muda-muda jahil kan Ustaz, kita banyak tinggal solat. Masa remaja-remaja dulu, saya tiap-tiap sampai sekarang kita tak akan tinggal solat lah, kita ada ni. Lepas tu tiap-tiap waktu, maksud saya qada balik waktu yang saya tinggal itulah. 5 waktu tinggal itu. Kadang-kadang Ustaz, saya qada waktu duha. Saya qada waktu duha, kadang-kadang saya qada waktu qada solat ni tak kira waktu kan Ustaz kan? Ya. Bila saya free, saya qada. Memang saya doa amal macam tu. Boleh ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kalau bab qada semayang ni, mana selagi mana kita tahu banyaknya yang kita kena qada, kita qada lah. Dia tak kira masa lah. Mana Tak boleh. Mana tak tahu. Saya qada sampai saya matilah nak buat macam mana kan. Saya tak tahu waktu tinggal. Mana itu panggil semampu mungkin tu. Mana kita mampu kita buat. Itu kalau kita meninggal ada lagi hutang-hutang tu, Allah Ta'ala maafkan kita lah sebab kita ada usaha untuk buat. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Sebelum kita tutup majlis. Rasanya tak ada Ustaz. Senyap lah. Ustaz, saya nak tanya. Okey, silakan Siti Hawa. Ya, saya selalu ikut imam baca Fatihah. Lepas dia baca, saya baca ikut perlahan-lahan lah. Lepas amin, saya baca lagi Fatihah. Boleh ke Ustaz? Kalau dalam bab ulang Fatihah ni, sebenarnya ada ikhtilaf ulama lah. Ada yang kata dia boleh merosakkan solat. Maknanya Fatihah tu dalam satu qiyam dia sekali je Fatihah. Ini kalau dari segi itu ada yang mengatakan boleh rosak sembahyang, ada kata makruh sahaja. Jadi ini kalau kita Fatihah tu dalam satu qiyam dia sekali je Fatihah. Dia tak disyariatkan untuk mengulangi Fatihah setelah membaca Fatihah yang sempurna. Okey, terima kasih Ustaz. Oh gitu, maksud Ustaz gini, kalau kita jemaah tu beriman, jadi kita molek kita baca Fatihah tu sekali dengan imam baca ke atau nanti habis imam kita baca Fatihah? Dalam bab ni biasa kita dengar dulu Fatihah imam. Ini kalau kita tengok keadaan, kalau kata imam ni dia semayang dia laju. Ini kalau kita jadi ni imam laju lah. Ini kalau kita baca Fatihah tu lepas imam selesai Fatihah, tak sempat. Jadi kita baca juga, kita baca Fatihah tu masa imam baca Fatihah. Cuma jangan bacaan kita tu melebihi daripada bacaan imam lah. Ini dalam semayang, orang kata semayang jihri. Tapi seelok-eloknya bila imam baca Fatihah, kita dengar. Kita dengar bacaan Fatihah imam, kemudian lepas amin baru kita baca Fatihah kita. Tapi kalau kata imam tu terlalu laju, kita bacalah juga masa imam tengah baca Fatihah, kita baca. Tapi
Tapi paling bagus lepas bagi imam selesaikan Fatihah dia, lepas tu baru kita baca. Ini sembahyang dalam jihri lah. Kalau sirri tu tak ada. Untuk maknanya dia tak ada mendengar Fatihah imam. Okey, terima kasih. Rasanya tak ada soalan lagi Ustaz. Okey. Semua senyap dah ni. Saya tutup majlis Ustaz. Okey. Syukur Alhamdulillah kerana petang ini kita dapat bersama dengan Ustaz untuk slot kuliah asar bagi hadis 40 Imam Nawawi, dan saya rasa semua jemaah seperti saya juga telah mendapat penerangan yang sangat jelas daripada Ustaz pada petang ini. Syukur Alhamdulillah berkenaan dengan takwa kepada Allah. Untuk kita menjadi hamba yang bertakwa, hendaklah kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model dalam kehidupan kita dengan mengikuti 3 sunnah daripada Rasulullah SAW, iaitu sunnah daripada segi penampilan diri, iaitu surah, dan juga sunnah daripada segi perjalanan hidup Nabi, iaitu sunnah sirah, dan juga sunnah daripada sarirah ataupun dalaman Nabi ataupun semangat Nabi. InsyaAllah dengan mengikuti mencontohi Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih Ustaz di atas penerangan yang sangat jelas pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi pada waktu dan masa yang sama, hari yang sama pada minggu hadapan, InsyaAllah. Untuk mengakhiri kuliah petang kita pada petang ini, dipersilakan Ustaz menutup majlis dengan doa tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Jumpa lagi dalam kuliah maghrib dan kuliah isyak malam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan.